Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatihu lima ughliq wal khatimu lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita merafakkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat-nikmat, kebaikan-kebaikan yang kita kecapi selama ini. Dan di antara kebaikan dan nikmat tersebut adalah nikmat dapat bersama pada pagi ini insya-Allah taala di dalam satu perkongsian ilmu seputar membicarakan kitab hadis yang bertajuk Kitab Fathul Mu'in binaqdi Kitabil Arba'in, yang dijalankan pada setiap hari Sabtu waktu pagi seperti ini. Alhamdulillah, ya, banyak dah slot-slot ataupun kuliah-kuliah yang kita telah jalankan sebelum ini, dan pada setiap kuliah tersebut kita menjelaskan tentang peri pentingnya seseorang itu mempelajari isi kandungan kitab ini, di mana isi kandungan kitab ini membahaskan satu tajuk, satu topik yang sangat penting bagi umat Islam, iaitu bagaimanakah tata cara dan disiplin yang perlu ada ketika memahami hadis-hadis Nabi SAW yang dipanggil dengan hadis al-mutasyabihat. Hadis-hadis mutasyabihat itu hadis-hadis yang tidak jelas daripada sudut maksudnya, hadis-hadis yang tidak jelas daripada sudut maknanya kepada orang awam. Ya, dengan konteks yang lebih khusus lagi, hadis-hadis yang seolah-olah menyerupakan ataupun menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ini hadis-hadis yang dipanggil sebagai mutasyabihat. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala adalah hadis itu menggambarkan Allah Subhanahu wa taala ada anggota badan Allah Subhanahu wa taala, ada tempat Allah Subhanahu wa taala, ada sifat-sifat yang dimiliki secara khusus oleh makhluk sahaja. Maka ini walaupun hadis Nabi SAW, tapi mesti dipahami dengan kacamata dan juga konteks para ulama akidah, ulama tauhid. Kita perlu faham bagaimana ulama tauhid dan ulama akidah daripada golongan ahli sunnah wal jamaah memahami hadis-hadis ini. Sekiranya hadis-hadis ini kita cuba fahami dengan akal zahir kita semata-mata, ataupun hadis-hadis ini cuba difahami dengan cara literalnya sahaja, maka pasti itu membawa kepada huru-hara di dalam akidah seseorang. Sebab tu para ulama akidah menegaskan untuk memahami hadis-hadis seumpama ini mesti ada ilmu, mesti kena ada dia punya disiplin dia, mesti kena ada caranya. Kerana kalau tak ada semua ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, pasti seseorang itu tercampak ke dalam kesesatan akidah, kerana dia dalam keadaan dia tidak sedar dia telah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk daripada beberapa sudut, sedangkan itu satu perkara yang sangat ditolak oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Para ulama ahli sunnah wal jamaah dengan jelas telah menegaskan bahawasanya antara sifat bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sifat mukhalafatuhu lil hawadith. Sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah bercanggah dengan segala yang bersifat baharu ataupun yang makhluk. Allah bercanggah. Allah tidak mempunyai sebarang sifat yang
sifat itu adalah sifat khusus bagi makhluk. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sifatnya adalah sifat mukhalafatuhu lil hawadith. Bercanggahnya Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat-sifat makhluk. Dan juga Allah Subhanahu wa taala juga sifatnya adalah qiyamuhu bi nafsihi. Allah Subhanahu wa taala maha berdiri dengan sendirinya. Allah Subhanahu wa taala maha berdiri dengan sendirinya, dengan erti kata Allah sama sekali tidak memerlukan apa jua bantuan, kekuatan, sokongan sekalipun. Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan apa jua bantuan, sokongan, kekuatan luaran sekalipun. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak memerlukannya. Justru kalau seseorang itu beranggapan Allah Subhanahu wa taala ada sifat-sifat yang hanya khusus bagi makhluk, itu seolah-olah menunjukkan Allah memerlukan kepada sifat-sifat yang luar daripada dirinya. Maka itu adalah satu bentuk merendahkan ataupun yang tidak tepat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, justru pada pagi yang berbahagia ini kita akan sambung lagi lah perkongsian kita berkenaan bagaimana cara untuk kita berinteraksi dan memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang secara zahirnya seolah-olah menyamakan Allah Taala dengan makhluk. Dan kita tengok bagaimana para ulama. Kitab ni tuan-tuan dan puan-puan, buku ni sangat bagus. Sebab apa? Sebab ia menjelaskan bagaimana para alim ulama kita dulu, imam-imam kita dulu, Imam Ibnu Hajar Asqalani, Imam Nawawi, Imam Al-Khattabi, Imam Al-Battal, Imam Qadhi Iyad, bagaimana para imam-imam telah memahami hadis-hadis ini. Dan ianya turut membahaskan mereka memahami dengan satu cara yang begini. Dan adakah selayaknya kita umat akhir zaman seumpama kita ini pula nak memahamkan hadis itu dengan cara yang lain, bukan seperti yang mereka faham? Patut ke begitu? Para ulama-ulama yang mempunyai ilmu seumpama lautan, mereka memahami dengan cara macam ni. Tetapi sebahagian orang menyatakan tak, kami nak faham dengan cara ikut kami sendiri. Maka ini satu perbuatan yang tidak tepatlah tuan-tuan dan puan-puan. Alangkah bagusnya semua daripada kita dapat mengikuti cara kefahaman yang dibawa oleh ulama-ulama kita yang terdahulu. Seumpama Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani, Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Qadhi Iyad, Al-Imam Al-Khattabi dan lain-lain. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan pada pagi ini pembacaan kitab Fathul Mu'in. Okey, ini kitab dia. Sahabat-sahabat boleh dapatkan kitab ni daripada Jabatan Mufti Negeri Sembilan, kerana Jabatan Mufti lah yang telah menerbitkan buku yang sangat bagus ini, dan mereka lah yang menyebarkannya. Dan juga mengadakan majlis-majlis pengajian untuk memberikan suluhan, bimbingan kepada umat Islam dalam bab ini, iaitu bab kita nak memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada buku ni boleh dah buka muka surat 34. Kita membaca satu bab, tajuk dia adalah bab kritikan terhadap bab Allah Subhanahu wa taala mengambil sedekah orang beriman dengan tangannya. Dalam bab ni ada satu hadis, dinukilkan satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, Ibnu Mas'ud, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berkata, Inna sadaqata taqa'u fi yadillahi azza wa jalla qabla an taqa fi yadi sa'il, qara'a Abdullah. Sesungguhnya sedekah itu akan berada di tangan Allah Subhanahu wa taala sebelum ia berada di tangan orang yang meminta. Lalu Abdullah bin Mas'ud pun membaca satu ayat Al-Quran. Jadi secara literalnya, secara zahirnya, hadis ini menjelaskan apabila seseorang hamba Allah, seseorang yang beriman mengeluarkan sedekah,
memberikan sedekah dengan niat nak sedekah untuk orang miskin, untuk anak yatim, untuk apa-apa perkara baik, dia keluarkan sedekah. Maka sedekah itu pertama sekali akan jatuh di tangan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum sedekah itu jatuh ke tangan orang yang meminta tadi, iaitu orang miskin ataupun anak yatim ataupun siapa-siapa yang memerlukan. Jadi maksudnya sedekah itu jatuh pada tangan Allah sebelum sedekah itu pergi ke tangan orang yang meminta tadi. Ini secara zahir kita baca hadis ni. Apa maksudnya? Cuba kita nak fahamkan tuan-tuan dan puan-puan sama-sama, apa maksudnya sedekah itu jatuh pada tangan Allah, ya, akan berada di tangan Allah sebelum ia berada di tangan orang yang meminta. Apa maksud hadis ini? Ini yang kita cuba bahaskan. Adakah maksud dia bila kita bagi sedekah, sedekah itu memang pergi ke tangan Allah dulu? Dan adakah hadis ini juga memberi maksud, maksudnya Allah ada tangan, dan tangan Allah itu, sedekah akan jatuh dulu ke tangan Allah, lepas tu baru akan pergi kepada orang yang meminta? Adakah maksudnya begitu? Maka di sinilah perbahasannya untuk hadis ini. Maka kita melihatlah, cuba kita lihat sama-sama apakah maksud hadis ini yang sebenar. Pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, pengarang kitab Fathul Mu'in ini menyatakan, ya, aku berkata, hadis Ibnu Mas'ud itu hanya disandarkan kepadanya. Hadis Abdullah bin Mas'ud yang kita baca sebentar tadi, itu adalah kata-kata siapa tuan-tuan dan puan-puan? Itu kata-kata beliau sendiri. Bukannya beliau meriwayatkan daripada Nabi SAW. Kan? Kita baca balik hadis tadi. Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, maksudnya Ibnu Mas'ud yang berkata. Maka kata-kata ini adalah kepunyaan Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bukannya kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ibnu Mas'ud tidak menyatakan bahawa Nabi yang bersabda sedemikian, tetapi itu adalah kata-kata beliau sendiri, ucapan beliau sendiri. Jadi satu kata-kata yang disandarkan kepada para sahabat, ini dalam bahasa ilmu hadis dipanggil hadis apa tuan-tuan? Ini dipanggil hadis mauquf. Hadis mauquf, iaitu hadis yang disandarkan kepada sahabat Nabi SAW sahaja, tidak disandarkan kepada Rasulullah SAW. Kita ada kalanya akan membaca hadis, kalau kita perhatikan, ya, kita perhatikan, ada setengah hadis itu adalah kata-kata Nabi. Rasulullah telah bersabda, Rasulullah telah berkata, Nabi Muhammad SAW telah menyatakan. Ini semua disandarkan kepada Rasulullah SAW. Itu nanti dipanggil dengan nama hadis marfu'. Itu namanya hadis marfu'. Okey, ada sebahagian juga kata-kata yang hanya disandarkan kepada sahabat. Abdullah bin Mas'ud telah berkata, Abu Hurairah telah menyatakan, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma telah berkata macam ni. Ini semua dipanggil dengan satu istilah hadis mauquf. Mudah sahaja, ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi. Hadis tu, kata-kata tu kalau disandarkan terus kepada Nabi SAW, seperti kebanyakan hadis yang kita selalu dengar dan kita baca, itu dipanggil hadis marfu'. Tapi kalau kata-kata itu disandarkan kepada para sahabat sahaja, tidak disandarkan kepada Nabi SAW, itu nanti dipanggil dengan hadis mauquf. Jadi hadis marfu' adalah yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, dan hadis mauquf adalah yang disandarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Jelas, ya? Dan kedua-dua hadis ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kedua-dua hadis ini ada kedudukan dan peranannya yang tersendiri. Kalau kita nak membuat hukum hakam, halal haram, kita nak keluarkan hukum wajib, haram, makruh, halal, apa ni semua, itu nanti hanya boleh berhujah menggunakan hadis marfu' sahaja.
Maksudnya kata-kata Nabi SAW hanyalah kata-kata Nabi SAW sahaja yang dijadikan sebagai sandaran untuk mengeluarkan hukum hakam. Kalau kata-kata sahabat tidak dijadikan sebagai sandaran di dalam mengeluarkan hukum hakam. Ya. Kerana apa ya? Kerana apa para sahabat kata-kata mereka tidak dijadikan sebagai sumber hukum hakam? Kerana adanya kemungkinan kata-kata itu terbit daripada hasil ijtihad mereka sendiri. Kalau kata-kata Nabi SAW, pastinya kata-kata Nabi itu juga adalah merupakan wahyu. Al-Quran adalah wahyu, dan hadis Nabawi, hadis kata-kata Nabi SAW juga adalah merupakan sebahagian daripada wahyu. Kerana apa? Kerana semua kata-kata yang keluar daripada mulut Nabi SAW pastinya diperhatikan dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau keluar sesuatu yang tidak betul daripada mulut Nabi SAW, pastinya ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau baginda Rasulullah SAW mengucapkan sesuatu yang tidak benar, waliyadzubillah, ya, maka pasti Allah akan tegur Rasulullah SAW. Maka setiap yang keluar daripada mulut Rasulullah SAW itu adalah tepat dan benar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala sendiri telah memuji kata-kata Nabi SAW. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidaklah baginda, iaitu Rasulullah SAW, yantiqu, mengucapkan kata-kata 'anil hawa, kata-kata bersandarkan kepada nafsu dan keinginan. Allah menyatakan Rasulullah SAW tidak berkata-kata berdasarkan hawa nafsu. Maksudnya apa? Maksudnya semua kata-kata Nabi SAW adalah hak, adalah kebenaran, adalah benar semata-mata, tiada yang salahnya. Jadi kata-kata Nabi SAW itu adalah kata-kata yang pasti benar, yang tidak mungkin tersalah sama sekali. Kerana sekiranya tersalah, pastilah Nabi akan ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui wahyu. Justru hadis Nabi SAW juga dikatakan sebahagian daripada wahyu. Kerana hadis itu dijaga, dikontrol, dimonitor oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerana itulah hadis-hadis Nabi SAW kita boleh gunakan untuk mengeluarkan hukum hakam. Nak kata benda ni wajib, ada sandaran hadis macam ni. Nak kata benda ni makruh, Rasulullah pernah bersabda. Nak kata benda ni sunat, Rasulullah pernah bersabda. Nak kata benda ni haram, Rasulullah pernah bersabda. Jadi kembali ke semuanya kepada kata-kata Nabi SAW. Tetapi persoalan dia, kata-kata sahabat radhiyallahu anhum, adakah ia termasuk wahyu yang terjamin tidak akan silap sama sekali? Tak macam tu. Kata-kata sahabat terdedah kepada salah dan juga benar. Boleh jadi kata-kata sahabat itu benar, boleh jadi juga ada yang tersalah, kerana mereka juga berijtihad, kerana mereka tidak dikontrol dan dimonitor dengan wahyu. Justru kata-kata sahabat radhiyallahu anhum tidak dijadikan sebagai sandaran di dalam ilmu perundangan Islam. Di samping itu, tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita bila dengar, rupanya kata-kata sahabat ni tak digunakan untuk keluar hukum hakam. Itu betul, tapi jangan pula kita kata bahawa kata-kata sahabat ini tidak ada apa kata orang, tak ada apa-apa kelebihan ataupun tidak ada peranan. Tidak, bukan macam tu. Kata-kata sahabat Nabi SAW adalah banyak mempunyai kelebihan-kelebihan dan peranan-peranannya. Banyak keperanan-peranan yang dibawa, yang ditanggung oleh kata-kata sahabat ni, hadis mauquf ni. Ya, kalau kita belajar ilmu usul fiqh, dalam ilmu usul fiqh dijelaskan apakah peranan-peranan kepada hadis mauquf.
tinggal lagi, mungkin ni bukan tempat yang sesuai untuk saya bentangkan apakah kepentingan dan peranan kepada hadis mauquf. Jadi mungkin lain hari kita akan bentangkan lah. Tinggal lagi sahabat-sahabat, kata-kata sahabat Nabi SAW walaupun tidak dijadikan sebagai sumber di dalam perundangan Islam, namun ianya mempunyai peranan dan kedudukan yang tinggi juga. Dia hanya tidak menjadi sumber perundangan sahaja, tapi daripada sudut perkara-perkara lain, banyak peranan-peranan yang dimiliki oleh hadis-hadis ataupun kata-kata sahabat ni. Salah satu, saya jelaskan salah satu saja. Banyak hadis-hadis Rasulullah SAW itu tidak mampu difahami kecuali dengan kata-kata sahabat tadi. Maksudnya untuk memahamkan hadis marfu' mesti kena faham hadis mauquf dulu. Melalui hadis mauquf kita faham hadis marfu'. Jadi tanpa kalau dengan ketiadaan hadis mauquf menyebabkan kita salah faham hadis marfu', bahkan boleh kita tak faham langsung hadis marfu'. Jadi nampak tak kepentingan hadis mauquf? Hadis mauquf ni penting. Kerana apa? Ia membantu untuk memahami hadis marfu'. Itu baru satu sahaja kepentingan. Banyak lagi kepentingan lain yang kita boleh pelajari dalam ilmu usulul fiqh. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, yang saya nak jelaskan pada pagi ini adalah hadis yang kita baca tadi, ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis yang kita baca tadi hadis mauquf. Kata-kata Sayyidina Ibnu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, itu hadis mauquf. Maka hadis mauquf itu tidak dijadikan sebagai sumber perundangan ataupun sumber hujah di dalam syariat Islam. Maka hadis tadi yang Sayyidina Ibnu Mas'ud menyatakan, oh, sedekah itu akan jatuh di tangannya Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu sebelum sedekah itu pergi kepada tangan orang yang meminta, maka hadis ini tak boleh dijadikan sebagai sandaran dan hujah untuk menyatakan Allah mempunyai tangan. Tak boleh sama sekali. Walaupun hadis tersebut dia telah menyebut sedekah itu, bila seseorang itu seluarkan sedekah di jalan Allah untuk orang miskin, untuk siapa-siapa, maka sedekah itu akan pergi ke tangan Allah Subhanahu Wa Taala dulu sebelum pergi ke tangan orang yang meminta. Tapi hadis ini tetap tidak boleh dijadikan sebagai hujah untuk menyatakan Allah ada tangan. Tak boleh kita nak beranggapan bahawa Allah mempunyai tangan. Jangan ada orang kata, oi, Allah ada tangan. Mana kamu tahu? Oh, ni hadis ni. Oh, kita kata tak boleh. Tak boleh gunakan hadis ini untuk menyatakan Allah ada tangan. Ustaz, kenapa kata tak boleh? Sebab hadis ini adalah hadis sahabat. Kata-kata sahabat, bukan kata-kata Nabi SAW. Di dalam ilmu usul fiqh, kata-kata sahabat tidak dijadikan sebagai hujah dan sumber di dalam penetapan hukum hakam, apatah lagi penetapan akidah Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, faham ke apa yang kita bicarakan pada malam pagi ini? Ya, saya harap mudah-mudahan fahamlah. Ya, insya-Allah. Ya, semoga Allah Taala kurniakan kita kefahaman. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita faham. Kemudian ada satu hadis yang lain. Ini menjelaskan hadis hadis yang kita bacakan tadi. Okay, saya bacakan hadis yang kedua, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna rajula la yatasaddaq bis sadaqah min al-kasb at-tayyib fatalaqaha ar-rahman tabaraka wa ta'ala biyadihi fayurabbiha kama yurabbi ahadukum faluwahu aw wasifahu aw fasilahu. Maksudnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, ini kata-kata Nabi. Sesungguhnya seseorang lelaki yang bersedekah dengan hasil hartanya yang baik. Maknanya siapa sedekah dengan harta milik dia, jangan pula ambil harta orang lain lepas tu sedekah. Maka sedekah yang diambil daripada harta orang lain tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Ada setengah orang kata, oh saya menipu, saya berjudi, saya merompak, saya ambil makan duit riba, saya ambil rasuah, tapi saya sedekah. Saya sedekah tapi guna duit riba. Boleh tak? Saya sedekah tapi guna duit yang saya curi daripada orang lain. Betul? Boleh tak? Saya sedekah tapi duit yang saya tipu orang lain. Boleh tak? Saya sedekah tapi duit yang saya ambil daripada rasuah. Boleh tak? Hukumnya tak boleh. Allah tak akan terima sama sekali sedekah tersebut. Di mana hadisnya? Di mana hujahnya? Oh, this is. Inilah dia. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seorang lelaki yang bersedekah dengan hasil hartanya yang baik. Ya, kalau hasil harta yang tak baik, oh, tak termasuk dalam hadis ni. Allah tak pandang. Allah tak pandang sedekah yang daripada harta yang haram, harta yang haram ni Allah tak pandang. Jadi maksud dia, sedekah itu hanya diterima oleh Allah sekiranya harta itu harta yang baik, harta yang halal, harta yang bersih, harta yang suci. Maka Nabi SAW berkata, apabila seseorang lelaki bersedekah dengan hartanya yang baik, lalu Allah Subhanahu Wa Taala menerima harta tersebut di sisinya, dan Allah Subhanahu Wa Taala memeliharanya seperti mana seseorang memelihara anak keldai atau anak hamba dia atau anak kuda yang baru lahir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar. Ini tuan-tuan dan puan-puan, maksudnya adalah bila seseorang itu bersedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan menerima. Kalimat menerima inilah yang paling penting dalam hadis yang kita nak baca. Hadis Abdullah bin Mas'ud menyatakan, bila seorang itu bersedekah, sedekah itu jatuh pada tangan Allah. Apa maksud jatuh sedekah itu pada tangan Allah? Itu diterangkan, dijelaskan, dihuraikan dengan hadis ini. Maksud jatuh pada tangan Allah itu maksud dia adalah Allah menerima. Allah menerima sedekah tersebut. Allah terima sedekah tersebut sebagai satu ibadat. Dan Allah jaga sedekah tersebut seperti mana seseorang jaga anak kambing dia yang kecil. Kalau seorang tu dapat anak kambing baru lahir. Tuan-tuan, kalau ke rumah kita kan, kita ada kucing tu beronok. Anak kucing kecil baru lahir kan. Bagaimana kita menjaga anak kucing yang kecil tadi? Dengan penuh berjaga-jaga, dengan penuh kasih sayang, bagi dia minum susu, jaga elok-elok. Jangan bagi dia pergi sana pergi sini, jangan bagi dia pergi. Maksudnya jaga dengan penuh perhatian. Jaga dengan penuh kasih sayang. Begitulah juga Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima sedekah seseorang itu, dan Allah akan menjaga sedekah itu dengan cantik, dengan bagus, sehingga sedekah itu akan menjadi bekalan bagi seseorang itu pada hari kiamat. Jadi maksud sedekah itu akan jatuh pada tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya, kiasan dia maksudnya Allah terima sedekah tersebut. Itu je. Maksudnya Allah terima sedekah tu. Allah terima sedekah tu. Dah tu je. Bukannya maksudnya bila sedekah tu jatuh ke tangan Allah, maksudnya Allah ada tangan. Ini cara yang tidak tepat memahami hadis. Setengah orang bila dia baca hadis ni, dia kata macam ni. Sungguhnya sedekah itu akan berada di tangan Allah sebelum ia berada di tangan orang yang meminta. Dia kata, oh Allah ada tangan. Mana kamu tahu Allah ada tangan? Ni hadis ni kata Allah ada tangan. Sedekah itu akan berada di tangan Allah. Sedekah itu akan berada di tangan Allah. Maksudnya Allah ada tangan lah. Oh, tak boleh faham lagu tu tuan-tuan. Tak boleh faham lagu tu. Kerana maksud sedekah itu berada di tangan Allah, maksud dia secara kiasannya adalah Allah menerima, Allah accept the sedekah. Itu maksud dia. Itu maksud sedekah itu jatuh pada tangan Allah. Kan? Itu maksud tu. Bukannya Allah itu ada tangan. Itu kita kena faham tuan-tuan dan puan-puan, supaya kita jangan tersalah, tersilap, tersesat di dalam memahamkan hadis.
Ya. Jadi di sini cuba tengok. Dihuraikan dalam kitab ni. Jadi kalimat al-yad, maksudnya kalimat tangan. Dalam hadis yang pertama tadi, yang kata sedekah itu jatuh pada tangan Allah, kalimat tangan di sini adalah merupakan kinayah. Kinayah ni apa tuan-tuan? Apa maksud kinayah ni? Kinayah ni dalam bahasa Arab. Kalau kita belajar ilmu balaghah, ilmu sastra bahasa Arab, kita akan jumpa kinayah ni. Kinayah ni maksud dia adalah kiasan lah. Senang kita faham bahasa Melayu kita, kiasan. Ya, jadi tangan di sini adalah kiasan bagi makna al-qabul, makna diterima. Maksudnya sedekah itu jatuh pada tangan Allah. Maksudnya sedekah itu jatuh pada tangan Allah. Maksud dia adalah sedekah itu diterima oleh Allah. Itu maksud dia. Bukan maksudnya Allah ada tangan. Itu kena faham. Itu je poin paling penting kita. Bukan maksudnya Allah ada tangan, tapi maksud dia Allah menerima sedekah tersebut. Kerana tangan di sini memberi maksud kiasan dia adalah menerima. Betul tuan-tuan ya? Setuju tak? Tangan ni, salah satu maksud tangan ni kita boleh kiaskan kepada penerimaan. Qabul. Kalau dalam bahasa Melayu sendiri, kita ada satu pepatah bahasa Melayu ya. Pepatah ke peribahasa? Apa? Kami menadah tangan. Kami mengalu-alukan kedatangan ataupun kami apa? Maksudnya yang penting tangan ni lah ya. Tangan ni dijadikan sebagai satu simbol mengalu-alukan kedatangan seseorang. Kita berterima kasih ataupun kita menghargai seseorang tu, maknanya kita gunakan tangan ya. Kami tadahkan tangan kami contohnya. Ataupun apa satu pepatah ya, saya pun tak ingat pepatah bahasa Arab, bahasa Melayu tu. Maksudnya tangan ni menjadi satu simbol bagi kita mengalu-alukan kedatangan ataupun perbuatan seseorang. Jadi tangan ini menjadi simbol bagi penghargaan. Itu maksud dia di sini. Sedekah itu jatuh kat tangan Allah. Maksud tangan Allah di sini maksudnya sedekah itu diterima oleh Allah. Dan Allah sayang dan suka kepada sedekah seseorang hamba tersebut. Allah mengalu-alukan sedekah seseorang itu. Itu maksud dia. Maka jangan sesekali terjemahkan tangan dalam hadis tadi itu dengan erti kata kita kata Allah ada tangan. Tak boleh. Ya, mesti cara faham tu cara yang tepat berdasarkan ilmu-ilmu lain, ilmu bahasa Arab, ilmu fiqh, ilmu usul fiqh mesti kena tepat. Jangan kita baca satu hadis tu terus kita membuat kesimpulan Allah ada tangan. Tak boleh tuan-tuan. Ya, jangan berkesimpulan cepat sangat kita kata Allah ada tangan. Sedangkan daripada sudut ilmu bahasa Arab, maksud Allah tangan tu di sini dalam hadis ni maksud dia adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maksud dia adalah Allah menerima. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, di sini ada satu soalan daripada Puan Alia Zahra. Ustaz nak tanya, Yadullah maksudnya pertolongan Allah ke rahmat Allah. Yadullah di sini maksudnya tangan Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, maksud tangan Allah di sini bukan di sini. Maksud tangan Allah itu dipahami dengan cara mengikut konteks ayat. Ada di tempat kita kena faham tangan Allah ni maksud dia rahmat Allah, pertolongan Allah. Ada tempat-tempat tertentu kita kena faham tangan Allah ni maksudnya kekuasaan Allah, kebesaran, keagungan Allah. Tangan juga. Ada setengah tempat kita kena faham tangan tu maksud dia tangan tu ni mengalu-alukan ataupun menerima. Jadi tangan Allah dia tidak terhad kepada satu maksud saja. Bukan maksudnya tangan Allah tu maksudnya pertolongan Allah sahaja. Tapi dia mempunyai pelbagai maksud yang berbeza yang disesuaikan mengikut konteks setiap ayat. Ada satu ayat ni kita faham tangan Allah maksudnya pertolongan dan rahmat Allah.
Pada ayat lain pula kita faham tangan Allah maksudnya kekuasaan, kebesaran, keagungan Allah. Pada setengah ayat lagi kita faham tangan Allah maksudnya adalah penerimaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pun kepahaman yang kita letak untuk tangan tersebut, para ulama ahli sunnah wal jamaah telah menegaskan sama sekali tak boleh beranggap tangan di sini maksudnya tangan anggota badan. Jangan fahamkan tangan Allah maksudnya Allah ada tangan seumpama tangan-tangan kita. Itu sangat ditegah, dilarang oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Kerana apabila menganggap Allah mempunyai tangan seumpama tangan kita, itu maksud dia kita dah samakan Allah dengan makhluk. Itu tak boleh hukum dia. Daripada sudut akidah, benda tu dipanggil tajsim ataupun tashbih. Dua-dua kefahaman yang sesat. Samakan Allah dengan makhluk, menyerupakan Allah dengan makhluk, tu tak boleh tuan-tuan dan puan-puan. Jadi apa pun makna yang kita bagi untuk yadullah ataupun tangan Allah, kita nak bagi pertolongan Allah ke, kekuasaan Allah ke, penerimaan Allah ke, apa pun, tetapi sama sekali tidak boleh memahami tangan itu dengan maksud tangan anggota badan. Sebab kalau kita faham tangan anggota badan, kita akan membayangkan Allah ada tangan. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak mempunyai sama sekali apa-apa sifat bagi sifat yang sifat makhluk. Wal'iyadu billah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, itu menjawab persoalan yang ditanyakan tadi oleh Puan Alia Zahra. Kita teruskan lagi sikit membaca hadis ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Haytami dalam kitab Majmu' Az-Zawaid. Pada bab Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima sesuatu melainkan daripada perkara yang baik. Jadi hadis tu diriwayatkan oleh Imam Ibn Hajar dalam bab apa? Allah tak menerima. Allah tak menerima. Maksudnya walaupun dalam hadis tu disebut tentang Allah ada tangan, sedekah itu jatuh pada tangan Allah, tapi maksud tangan Allah di sini dipahamkan oleh para ulama sendiri sebagai penerimaan, al-qabul. Al-qabul, bukan maksudnya tangan tu maksudnya dengar dikata tangan anggota badan. Tidak sama sekali. Manakala di dalam As-Sahihain, dalam kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim diriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyibin wa la yaqbalu Allahu illa tayyiba fa inna Allah yaqbaluha bi yaminihi thumma yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna mithla al-jabal." Maksud dia, barang siapa yang bersedekah sebesar tamar, maksudnya sebesar biji kurma. Tuan-tuan dan puan-puan, biji kurma besar mana? Besar jari ini je. Sebesar biji kurma. Ya Allah. Minta maaf. Buah kurma, buah kurma. Maksudnya buah kurma besar kita, besar jari ni. Siapa yang bersedekah sebesar buah kurma daripada hasil hartanya yang baik, hartanya yang halal, hartanya yang suci, bukan harta yang daripada benda haram. Bukan harta daripada benda haram, bukan harta daripada riba, bukan harta daripada judi, bukan harta daripada penipuan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak sama-sama ingatkan masyarakat kita jangan sesekali terlibat dengan apa jua benda yang haram. Jangan terlibat dengan rasuah, riba, menipu. Kita faham ramai orang terdesak mencari duit. Terdesak mencari duit, mencari rezeki. Tapi janganlah sesekali mencari duit dengan cara yang haram. Jangan mencari duit dengan menipu orang. Tuan-tuan dan puan-puan, semenjak ini scammer muncul seperti cendawan. Semua orang nak menipu dengan macam-macam cara penipuan. Yang menjual barang dia menipu juga, yang memberikan perkhidmatan menipu juga, yang menjual beli menipu, yang jual online lagi banyak menipu.
Ya, segala rezeki yang datang, rezeki yang dapat dengan cara menipu ni tak ada berkat. Setengah orang ingat, tak apalah, saya tipu dulu. Nanti saya keluarkan sedekah. Dia nak tipu dulu, dia tipu, lepas tu dah dapat duit, nanti dia nak sedekah. Ada setengah orang kata, saya ambil je rasuah, tak apalah, saya ambil rasuah, saya terima rasuah. Nanti saya sedekah lah kepada anak yatim ke, sedekah untuk orang miskin ke. Ada setengah orang kata, tak apalah, riba, saya ambil duit daripada riba, tak apalah, saya dapat duit riba, nanti saya keluarlah zakat. Tuan-tuan, perempuan, ingatlah bahawasanya Allah tidak menerima zakat ataupun sedekah daripada sumber yang haram. Jangan beranggapan kalau kita sedekah, ingat dosa dah terhapus. Ya, kita ambil, kalau seseorang itu ambil benda yang haram, kemudian dia ingat dia bersedekah, akan settle lah dosa haram dia tu. Itu tak betul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, sama-sama kita jaga diri kita daripada benda yang haram, daripada jual beli benda yang haram, menipu, menzalimi orang. Menipu, jangan menzalimi, riba, rasuah, apa lagi, scammer. Selamatkan diri kita daripada semua itu kalau nak selamat daripada api neraka pada hari akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan, jaga-jaga. Ya, jaga-jaga. Jadi dalam hadis ni Nabi SAW telah menjelaskan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima melainkan dari harta yang baik. Allah tak akan terima sedekah kecuali sedekah daripada harta yang baik. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima sedekah tersebut. Kemudian Allah memelihara sedekah tersebut untuk tuannya, seperti mana seseorang daripada kalangan kamu memelihara anak kudanya sehingga menjadi seberat gunung. Maksudnya bila seorang keluarkan sedekah daripada harta dia yang baik dengan ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan terima sedekah tersebut, Allah akan mengalu-alukan sedekah tersebut, dan Allah akan menjaga sedekah itu seperti mana seseorang menjaga anak kudanya yang baru lahir. Sedekah itu dijaga sampai sedekah itu menjadi berat, menjadi banyak sebesar gunung. Inilah yang dinamakan sebagai apa, tuan-tuan? Inilah yang dinamakan sebagai sedekatun jariyah. Sedekah jariyah. Seorang tu mengeluarkan sedekah, tapi sedekah itu sedekah jariyah. Nanti ke akhirat dia akan tengok sedekah yang kecil jadi telah menjadi besar sampai dah besar menjadi gunung ganang. Inilah sedekah jariyah. Ya, seseorang itu tolong membantu, contohnya, contoh dikeluarkan RM1,000 untuk bina sekolah ke, madrasah ke, pondok ke apa ke. Bila pondok tu telah terbina dengan duit tadi, duit itu digunakan untuk bina pondok. Lepas tu ada ratus-ratus orang belajar kat pondok tu. Ya, beratus-ratus orang belajar kat pondok tu. Jadi pondok tu orang belajar, maka orang yang bagi RM1,000 yang menyumbang ni akan mendapat pahala. Kerana beratus-ratus orang yang mengambil manfaat daripada pondok tadi, belajar daripada pondok, keluar dia pula buat pondok lain. Maka pahala itu berterusan. Walaupun mungkin pada asalnya mungkin RM1,000 ataupun mungkin RM100 saja, tuan-tuan. Mungkin RM100 saja mula-mula, tapi dia berkembang sampai ke akhirat dia dah menjadi gunung ganang. Inilah maksud hadis ini. Apabila seorang hamba Allah itu bersedekah, Allah akan mengalu-alukan, Allah akan menerima sedekah tersebut, lalu menjaga sedekah tersebut seperti menjaga seekor anak kuda yang baru lahir, dan sehinggalah sedekah itu terjaga dan membesar menjadi gunung ganang yang berat pada hari akhirat nanti. Ini maksud hadis ini. Maka untuk memahami hadis yang mula-mula tadi, hadis yang menyatakan sedekah itu akan jatuh pada tangan Allah Subhanahu Wa Taala, maksud tangan tu di sini maksudnya Allah menerima, Allah mengalu-alukan. Itu maksudnya, bukanlah maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai tangan. Ya, bukan maksudnya Allah mempunyai tangan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi pagi ini mungkin kita baca satu hadis itu saja, kerana hadis yang seterusnya itu lebih panjang daripada apa yang kita sedang belajar ni. Jadi mudah-mudahan
tuan-tuan dan puan-puan, kita mendapat sedikit ilmu, sedikit pengetahuan, sedikit maklumat tentang bagaimana kita nak memahami hadis-hadis Nabi SAW yang mutasyabihat ini. Ya, kan? Jadi mudah-mudahan adalah ilmu sedikit yang kita dapat pada pagi yang berbahagia ini. Jadi sebelum saya menutup perkongsian kita pada pagi ini, ada satu lagi soalan daripada Puan Nur Wardah. Soalan dia, Ustaz, Ainullah maksudnya pengawasan Allah ke? Adakah bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melihat apa yang kita buat, di mana kita ada dan juga apa kita fikir dalam hati? Begitu ke Ustaz? Sebenarnya Ainullah pun tidak ada satu ianya juga berubah-ubah makna mengikut konteks ayat. Ada kalanya Ainullah maksudnya pengawasan, ada kalanya ada makna-makna yang lain yang perlu kita sesuaikan dengan ayat tersebut, konteks ayat. Ya, itu dia. InsyaAllah nanti ada rezeki kita akan huraikan lebih lanjutlah tentang apakah maksud Allah, Ainullah dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah semoga ada rezeki kita bertemu lagi pada minggu hadapan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan harapan semoga ada manfaat yang kita dapat pada pagi ini. Mudah-mudahan insya-Allah. Saya meminta izin untuk berakhir di sini. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada semua yang mendengar. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita bertemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.